Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama. InsyaAllah pada malam ini saya nak sambung perbincangan berkaitan dengan Sayyidina Uthman ibn Affan dalam kitab Faslul Khitab fi Mawaqifil Ashab, iaitu pada muka surat 82, Darbul Hasar ala Amirul Mukminin Uthman wa qatluh. Ini tajuk yang berkaitan dengan kepungan pemberontak terhadap Uthman, yang mana kediaman Sayyidina Uthman dikepung oleh pihak pemberontak. Dan dalam kejadian ini, seperti yang kita maklum bahawa Sayyidina Uthman telah dibunuh dengan begitu kejam, dengan penuh kezaliman. Jadi dalam kejadian ini, kalangan musuh Islam yang terdiri dari kalangan Sabaiyah, yakni golongan Syiah yang dikepalai oleh Abdullah ibn Sabah, itu telah berjaya membunuh Khalifah Islam yang ketiga, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijamin masuk syurga berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau telah dibunuh pada kejadian ini. Kata Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi dalam kitab dia Al-Awasim min al-Qawasim, yang terkenal, yang membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad Al-Gharsi, penyusun kitab ni, dia kemukakan, dia nakalkan kata-kata Qadi Abu Bakr, atau lebih dikenali dengan Ibn al-Arabi, dalam kitab dia Al-Awasim min al-Qawasim. Dia kata selepas Sayyidina Ali memberikan jawapan kepada golongan pemberontak, jadi kita kena ingat baliklah cerita bagaimana golongan pemberontak yang datang daripada beberapa buah negeri, beberapa buah negara, Mesir, Iraq dan kawasan-kawasan sekitar tu, datang dengan jumlah yang begitu besar untuk membunuh Sayyidina Uthman. Yang mana hanya dua pilihan sahaja diberikan kepada Sayyidina Uthman, iaitu sama ada Sayyidina Uthman meletakkan jawatan sebagai khalifah, ataupun dia berhadapan dengan peperangan. Diancam bunuh Sayyidina Uthman jikalau beliau tidak meletakkan jawatan. Jadi tak ada pilihan lah kira-kira Sayyidina Uthman ini. Jadi cerita sebelum ni, bila pemberontak ini berhadapan secara bersemuka dengan Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Uthman menjawab setiap tuduhan yang dilemparkan kepada beliau, maka pemberontak-pemberontak ini yang terdiri daripada golongan-golongan masyarakat kampung sebenarnya, sehingga disebut golongan Hamakah. Hamakah ni pada golongan yang tak cerdik lah, golongan yang sifat dia hanya ikut orang, golongan yang tidak berpendidikan. Tapi bila dia dengar daripada mulut Sayyidina Uthman sendiri, Sayyidina Uthman menjawab semua tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada dia, mereka pun balik semula. Bila balik, jadi rakyat Mesir balik ke Mesir, rakyat Iraq balik ke Iraq, masing-masing balik ke tempat tinggal mereka. Dan pada waktu itulah mereka berpatah balik ke Madinah, bila mereka dapat menangkap kononnya seorang hamba suruhan Sayyidina Uthman yang membawa sepucuk surat
yang ditujukan kepada Gubernur Mesir pada waktu itu. Saya cerita dah, saya sebut dah sebelum. Yang mana dalam kandungan surat tu ada disebutkan bahawa Sayyidina Uthman mengarahkan Gubernur Mesir supaya membunuh pemberontak-pemberontak yang dalam perjalanan pulang ke Mesir. Bayangkan surat itu ditemui oleh pemberontak yang kira-kiranya sudah mahu balik ke Mesir, sudah tak jadi dah nak menentang Sayyidina Uthman. Bila dia tengok surat tu, siap dengan cok Sayyidina Uthman, arahan rasmi, mana latahid negara lah, negara Madinah pada waktu itu, dan ada cok rasmi Sayyidina Uthman ibn Affan. Menyebabkan dalam cerita tersebut bagaimana Mesir, golongan rakyat Mesir yang nak memberontak itu kembali semula ke Madinah. Dan begitu juga rakyat Iraq, dia kembali juga ke Madinah dengan maksud nak membantu rakan-rakan dia yang kira-kiranya kalau dia balik ke Mesir dia akan dibunuh oleh Gubernur atas arahan Sayyidina Uthman. Dan saya sebut dah sebelum itu, mula-mula mana ulama pertikaian macam mana Iraq, rakyat Iraq dengan rakyat Mesir dia boleh tahu tu surat tu. Sedangkan perjalanannya bagi ke timur dengan barat. Nah, jauh tu perjalanannya dia tu. Macam mana pada waktu tu tidak ada telefon, tapi dia boleh tahu surat. Sebab tu Tabari kata nampak sangat ini perancangan. Buat lolak saja, pura-pura saja balik. Dan dia kembali balik ke Madinah itu sudah dalam perancangan dia. Dan yang merancang itu Sayyidina Ali berkata, yang tulis surat tu orang duduk di Madinah, dan yang merancang semua tu pergerakan-pergerakan itu sebenarnya perancang dia itu berada di Madinah. Jadi Sayyidina Ali kata tak mungkin Sayyidina Uthman ataupun Marwan bin Al-Hakam dialah yang tulis surat kononnya supaya Gubernur Mesir itu bunuh bila pemberontak balik di Mesir. Jadi Sayyidina Ali tolak situ dengan beberapa logik. Yang pertamanya, bagaimana kamu boleh tahu? Orang rakyat Iraq ni boleh tahu. Macam mana boleh tahu? Sedangkan perjalanan dia tu disebutnya berapa ribu batu lah. Maknanya dengan jarak di antara Mesir dengan Iraq tu jauh tu, bagaimana dia boleh tahu surat ni sampai kepada ditangkap oleh rakyat Mesir yang hendak balik ke Mesir? Macam mana Iraq tu boleh tahu? Rakyat Iraq tu boleh tahu. Sedangkan mereka mengikut haluan yang berbeza dan jarak mereka jauh. Sehingga ada disebut sampai beribu-ribu batu lah. Sehingga ada riwayat sebut lebih kurang 6 hari perjalanan mereka nak balik, tak siapa lagi. Macam mana boleh tahu? Banyak kemungkinan. Dan kita kena ingat sahabat Nabi ni, dia tahu jalan menghala ke Mesir jalan mana, jalan menghala ke Iraq jalan mana, dia tahu. Pemimpin ni dia tahu. Sebab kita kata wakil ayat lah. Kalau kawasan dia agak, dia tahu lah ayat mana, dia tahu. Lebih daripada posmen kadang-kadang. Tak boleh nak tipu. Begitu juga pemimpin. Baik, sambung cerita ni. Kata Qadhi Abu Bakr Ibn Al-Arabi, golongan pemberontak yang berpatah balik ke bumi Madinah ini, bila mana mereka telah disanggah oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Ali tolak. Sayyidina Ali menafikan sekeras-kerasnya bahawa surat yang kononnya atas nama Sayyidina Uthman itu, surat itu sebenarnya adalah surat palsu. Dan hadirin-hadirat kena ingatlah, zaman ni cukup banyak fitnah dalam yang diguna di atas namakan sahabat. Sayyidatina Aisyah, betapa banyak surat-surat yang dikatakan dia tulis kerana nak memburukkan Sayyidina Uthman. Mana atas nama Aisyah radhiyallahu anha, atas nama Az-Zubair, atas nama Talhah, banyak semua surat-surat palsu yang ditulis dengan maksud kononnya surat tu mana sahabat-sahabat besar ni minta supaya rakyat menggerakkan masa, kita kata, supaya bangkit memberontak terhadap Sayyidina Uthman. Ni misalnya dalam kitab ni, sedih nak kita baca. Fiqh Sirah. Pengarang dia terkenal, tetapi gitulah. Saya sebut ni atas rasa ilmiah, bukan dia ni banyak kita boleh ambil manfaat ni, tapi kena beringatlah. Sebab tu kita kena tengok fakta, bukan tengok nama penulis. Misalnya ni Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, Fiqh Sirah, li tarikh al-khilafah ar-rashidah, Fiqh Sirah an-Nabawiyah ma'a mujaz li tarikh al-khilafah ar-rashidah. Teruk benar. Kalau kita baca kitab ni, Sayyidina Uthman ni jahat.
Tak lalu kita clear. Sayyidina Osman, saya akan baca hadis sikit. Kita nak baca ni dulu. Terkejut saya tengok. Hak kita lain lah, kita ingat kau ni fake sirah. Mula nama fiksi bila baca tengok tu tak ada beza dengan dalam kitab-kitab hak biasa. Padahal ni kira kitab baru dah ni. Baru pun tahun 80. Tahun dia dicetak ni tahun 80 ni. Cetak ke tahun 80 ni lagi lama dah kira-kira ni. Tapi diguna di universiti dan sebagainya. Bayar ke tak? Cuba tengok. Dia kata minal ma'lum anna Uthman radhiyallahu anhu kana yuqarribu ilayhi fi at-tawzih wal isti'anah aqaribahu min Bani Umayyah. Dia kata benar maklum semua orang tahu bahawa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ni dia lantik pegang jawatan-jawatan penting dan dia lantik pembantu-pembantu dia dalam pemerintahan adalah kaum keluarga dia dari keturunan dari puak-puak Bani Umayyah. Berat ketuduhan tu. Maknanya Sayyidina Uthman ni jenis kita kata kronisme, nepotisme dia ni. Sedekah ni lah ulama-ulama baru sekali yang bahas sesa. Misalnya Hafiz Ibn Hajar pun kata, pada Hafiz Ibn Hajar ni sampai bila? Hafiz Ibn Hajar kata cerita-cerita ni semuanya tak betul. Macam mana? Itu yang kita bersedih tu. Ni buku ni dijadi rujukan di universiti Fiqh Sirah. Ni pelajar-pelajar Mesir boleh katakan mesti buat klik. Ni pelajar Mesir buat klik. Saya pinjam dia nak tengok. Jadi bila kita baca parok teruk benar ni. Dahsyat Dan tindakan Sayyidina Uthman itu, saya pakai baca terjemah tu kan. Jadi tindakan Sayyidina Uthman itu yang telah menggugurkan, yang telah memecat sahabat-sahabat besar daripada portfolio mereka, tugas-tugas penting mereka yang mana mereka pegang zaman Sayyidina Umar lagi. Tiba-tiba dilucutkan jawatan dan digantikan tempat mereka itu oleh keluarganya. Tak apa tu. Pagak tu. Jenis mana Sayyidina Uthman yang dijamin masuk surga sampai Nabi kata tak akan ada dah amalan yang boleh membinasakan Sayyidina Uthman. Ni antara sahabat yang Nabi sebut khusus dalam hadis. Dia dalam hadis ni hadirat ada yang Nabi sebut secara umum semuanya sahabat ni masuk surga. Ada yang Nabi sebut kelompok, ada Nabi isyarat masuk surga. Ada yang Nabi sebut nama, ada yang Nabi sebut 10 orang yang panggil mubasysyarah bil jannah. Ada yang Nabi sebut dia seorang dalam satu hadis. Dia ni salah seorang yang disebut terang dalam beberapa hadis, bukan sehadis. Tiba-tiba perangai lebih pada orang politik tempat kita. Dia ada kalau gitu. Kena fikir hadirat. Kena fikir Sayyidina Uthman dalam Quran pun ada isyarat pada dia. Barak dia sebut ni. Dia kata kesan daripada polisi Sayyidina Uthman inilah menyebabkan politik dia terganggu. Politik yang diamalkan oleh Sayyidina Uthman ini menimbulkan tidak senang. Nikmah ni menimbulkan dendam kesumat. Lama orang jadi nak tahu dia gitu. Dia pecah orang tu, pecah orang ni, lepas tu semua dia lantik keluarga dia belakang. Dan tuan kita ni sebut, dia kata dan kesan daripada itulah, bertitik tolak daripada tindakan Sayyidina Uthman itulah, maka seorang Yahudi yang bernama Abdullah ibn Sabah terbuka peluang seluas-luas di hadapan dia untuk dia menggulingkan kerajaan Sayyidina Uthman. Maknanya bagi dia kesilapan ini bermula daripada tindakan Sayyidina Uthman yang melantik keluarga dia memegang jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Padahal yang ni dah ulama sudah lama dah ulama kata tak betul cerita tu. Syekh Ahmad Salabi pun sebut, dia kata zaman Sayyidina Ali lebih ramai lagi Sayyidina Ali beri jawatan pada keluarga. Kenapa tak timbul? Sebab tu anak Sayyidina Umar kata, majoriti boleh katakan yang pegang jawatan zaman Sayyidina Uthman tu hak kata Bani Umayyah dan zaman Sayyidina Umar lagi tu. Memang kita tidak nafi ada Sayyidina Uthman lantik anak-beranak dia. Tetapi perkara itu perkara biasa je. Oleh kerana keluarga dia, keluarga Umayyah ni keluarga pemimpin. Misalnya Yazid zaman Nabi jadi ketua tentera. Yazid mana? Yazid adik-beradik Muawiyah, bukan anak Muawiyah. Anak Muawiyah tu suku Yazid tu. Hak ni sahabat Nabi. Zaman Nabi dia jadi.
zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, masih lagi pegang jawatan ketua tentera. Jadi tidak pernah sabar lah dia kata gitu, teruklah dia kata. Jadi itu kita ni dia sebut ni kronologi. Kronologi kenapa jadi berlaku pemberontak ya. Ada gambar yang dibuikan dalam kitab ni maknanya teruk tak teruk Sayyidina Uthman siapa ayat tak boleh nak. Siapa bangkit memberontak, siapa sanggup bunuh dia. Berat kemimpinan itu. Tu gambar dia dah huduh sungguh Sayyidina Uthman. Saya rasa tak patut ni kenyataan ini. Cuba bayangkan kalau pelajar universiti ni digunakan rujukan di universiti kita ni. Ada diterima dalam bahasa Indonesia. Bahasa kita tak ada. Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti ni terkenal orang syariah. Tapi dia ni orang Malik. Dia kena bunuh ketika sedang khutbah. Tahu lepas kata kena bom. Suruh duduk sana kata kena tembak. Tapi dia mati dalam keadaan. Dia ni orang Malik. Jadi benda-benda gini tidaklah menyebabkan kita jadi pandai serong pada Sa'id. Jasa dia banyak, karya dia banyak. Dia ni patut dia sorang ke tak benar? Ramai bukan dia sorang. Cuma saya nak ayat ni antara kitab-kitab hak boleh katakan saya tengok kalau sahabat-sahabat saya balik pada Mesir mana ke, ada sebelaka buku ni. Tak tinggal fiqh sirah. Sirah Nabi, fiqh sirah Nabi, ni fiqh sirah sahabat. Lepas tu dia buatlah tu hak tak tahan tu. Dia buatlah alik belakang tu. Gapo dia kesimpulan yang kita boleh ambil. Inilah kesal bila melebihkan anak beranak. Berat dahsyat tu. Dia buat mari cerita hak betul. Lepas tu dia ulah sebagai mauizah, sebagai kita kata kesimpulan, kita kata pedoman yang kita boleh ambil daripada cerita ni. Tapi dia kata walaupun begitu teruk, walaupun teruk Sayyidina Uthman, tapi kita tak usah kata apa sebab Nabi jamin dia masuk syurga. Pula je. Jadi orang Nabi jamin masuk syurga teruk ke ni mu akhlak. Lepas tu Quran berbunyi Sayyidina Uthman ni, tapi teruk akhlak. Ya Allah lagi. Menoppak Syiah. Kena benar dengan Syiah. Saya sempat tadi lepas asal tadi buka website Syiah. Ni dia guna. Ni dalilnya tengok dalam kitab kamus sendiri. Dalam kitab kamus sendiri dia lagi. Waktu saya pergi pinjam kitab ni, pergi tak pinjam, saya tak ada kitab ni. Aku tengok kata jual semua. Dia Syiah guna. Tengok saya nak semua. Hak ni lah hak kita kata sahabat ni terbagi pada beberapa bahagian tu. Ada sahabat yang baik. Ni contoh sahabat yang tidak baik. Uthman ni contoh tidak baik. Hak tidak Uthman tak tahu. Bayar kalau hadirat. Bila cuba bayar kalau pelajar-pelajar mesti boleh terima hak ni. Saya nak Uthman ni Nabi dua orang dah anak dia. Beberapa misalnya disebut dalam riwayat saya nak Uthman ni dia besar Masjid Nabawi. Dia beli tanah di sekitar, guna duit peribadi dia. Lepas tu dia derma ke telaga Bi'ru Rumah, yang asalnya milik Yahudi. Dia beli dengan harga yang tinggi, kemudian dia sedekah, wakafkan. Nabi sebut, dengan sebab itu Nabi kata tak ada dah amalan yang boleh membinasakan Sayyidina Uthman. Semua ulama kata isyarat itu sebagai menyatakan Sayyidina Uthman ahli syurga. Lepas tu banyak lagi hadis-hadis lain yang Nabi sebut. Tu mana dari aspek tu tiba-tiba kita tengok perangai teruk, tak berlaku langsung dengan Nabi sebut. Teruk tu. Misalnya cuba tengok dia mari sini. Pada cerita-cerita ni tak boleh pakal lah kan. Hampir 2 muka surat. Cuba tengok dia kata Ibnu Katsir telah meriwayatkan ringkasannya begini. Dia kata jumhur, majoriti penduduk Kufah telah memberontak terhadap gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Uthman, iaitu Sa'id bin Al-As, Amir Kufah pada waktu itu. Dan mereka menyebutkan perkara-perkara yang negatif terhadap Amir Kufah yang bernama Sa'id bin Al-As. Penduduk Kufah telah menghantar wakil bertemu dengan Sayyidina Uthman, berdebat, berbincang, mengemukakan bukti bagaimana dahsyatnya Sa'id bin Al-As ini.
Dan majoriti rakyat Kufah mempertikaikan tindakan Sayyidina Uthman memecah kathirum minas sahabah, lama dari kalangan sahabat, dan melantik jama'atun min Bani Umayyah fi makanihim, dan melantik lama dari kalangan Bani Umayyah, keturunan Sayyidina Uthman lah, memegang jawatan. Tengok, lama. Sebab tu ulama kita tanya, lama tu siapa? Acah sebut nama. Bolehlah sebut 2-3 orang, lepas senyap lama lah tu. Tak kira 3 orang tu yang mengatakan Madinah. Nah, hak kata lama tu kathirun minas sahabah, lama dari kalangan sahabat. Parut dia akhir sekali kata Sayyidina Uthman ni, dia buat kerahda gitu. Itu saya terima Kelantan mudah. Dia buat tak erti. Dia tidak mempedulikan langsung pandangan sahabat-sahabat besar yang lain yang mengkritik dasar pemerintahan dia. Dan dia kekalkan pegawai-pegawai dia, pemimpin-pemimpin yang terdiri daripada keluarga dia tu. Hak beratnya dia kata. Jadi Sayyidina Uthman ini, dia nak menutup kelemahan dia, nak supaya rakyat tidak marah. Wa an yata'allafa qulubats sa'irin wal muta'allibin bil ma. Dia tutup kemarahan rakyat dengan dia rasuah, dengan beri harta pada orang-orang yang nak marah dia. Supa orang politik zaman dulu. Tengok dia kata, so, berat Sayyidina Uthman. Sebab tu kalau tengok sini ada, berat benar Sayyidina Uthman. Jadi dia tak boleh jawab, dia tak terima pandangan sahabat-sahabat hebat-hebat tu dah. Lepas tu dia tak suri dalam marah. Mungkin masa tu memang kaya. Zaman Sayyidina Uthman ni zaman paling kaya. Dia wih harta banyak. Kena. Ni hadirat bukan sikit, banyak dia wih ni. Sombak dengan harta, senyap tak kecek sombak. Dia wih, tu cara dia. Sebab tu kalau kita baca sini, kita tengok teruk Sayyidina Uthman. Dahsyat dia apa tu gerak ni kitab ni. Misalnya dia sebut sini, dia kata orang-orang yang menyebutkan keburukan Sayyidina Uthman, yang menggerakkan masyarakat supaya memberontak terhadap Sayyidina Uthman, dan yang kita kata menjadi pembangkai lah dalam kerajaan Sayyidina Uthman, yang mengkritik Sayyidina Uthman, sebilangan besarnya adalah anak-anak para sahabat. Tengok, siapa dia anak-anak para sahabat? Cuba sebut nama. Tak boleh nak sebut. Gitu. Banyak lagi lah benda ni. Cuma saya nak sebut begini, sebut ni. Ni telah ditapih. Jadi kata Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, dia kata selepas Sayyidina Ali menjawab tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahawa Sayyidina Uthman telah tulis surat, ataupun dalam riwayat kata Marwan bin Hakam atau keluarga Sayyidina Uthman lah tu, orang pegang jawatan penting dalam kerajaan pada waktu tu, dialah tulis surat pada Gubernur Mesir supaya bila pemberontak ni sampai ke Mesir, semuanya mesti dibunuh. Jadi bila Sayyidina Ali menafikan, kata tak mungkin Sayyidina Uthman, tak mungkin. Sebab saya tengok dalam beberapa riwayat, ada riwayat kata surat tu dah kepada anak Sayyidina Abu Bakar sendiri, Muhammad bin Abi Bakar. Surat tu dah ke anak Abu Bakar sendiri ketika dia perjalanan lagi ke Mesir. Ada setengah riwayat surat tu dia kepada Abdullah bin Ibn Abi Sarh. Situ tu banyak tu kalau kita nak baca. Kita tu misalnya kalau dalam riwayat hak kata surat tu dia kepada Abdullah. Abdullah ni sebenarnya dalam riwayat lain ni dia panggil riwayat ittirab. Riwayat itu saling bercanggah. Macam mana surat tu dia kepada Abdullah, dan dia turun mari kerana surat tu dia turun mari ke Madinah semula untuk serang Sayyidina Uthman kerana surat tu. Sedangkan dalam riwayat lain sebut Abdullah ni hantar surat kepada Sayyidina Uthman, minta izin dengan khalifah yang bernama Sayyidina Uthman untuk mengadap khalifah. Hak mana sah betul? Hak mana sah betul? Surat tu dia turun mari kerana nak marah ke surat tu. Sedangkan dari riwayat kata dia turun mari tu kerana surat dia telah dijawab oleh Sayyidina Uthman, membenarkan dia mengadaplah seolah begitu. Mana surat tu minta nak jumpa Sayyidina Uthman, kata boleh lagi. Jadi hak mana sah sebenarnya?
Sebab tu ulama kata memang jelas nampak cerita tu tak betul, ada berlaku penipuan cerita tu. Baik, bila golongan pemberontak ini gagal mempengaruhi Sayyidina Ali, maka mereka pun tinggal Sayyidina Ali terus pergi ke rumah Sayyidina Uthman ibn Affan. Ni kata Ibn al-Arabi. Semua tu ada riwayat belaka tu. Boleh tengok dalam kitab Majma'uz Zawaid Anil Bazar. Sanad dia perawinya sahih lah, tersiqah lah ke perawi dia. Riwayatnya sahih, perawinya siqah. Baik. Mereka kata kepada Sayyidina Uthman, pemberontak ini kata kepada Sayyidina Uthman, dia kata, mu kah? Tuan kah yang tulis surat begini. Sayyidina Uthman kata, Sayyidina Uthman nafi lah. Sayyidina kata tidak. Kalau kamu nak tuduh aku yang tulis surat tu, kamu kena kemukakan 2 orang saksi dari kalangan orang Islam. Kalau kamu tak boleh kemukakan saksi, aku sanggup bersumpah dengan nama Allah bahawa aku tidak pernah tulis surat, dan aku tidak pernah memerintah mana-mana pegawai aku tulis surat. Tiba-tiba surat tu ada. Surat ni ada dia ada. Nah, surat tu di tangan. Surat ni tu di tangan. Letter hit kerajaan Madinah. Lepas tu bawah tu ada cok Sayyidina Uthman. Ada cok Sayyidina Uthman kat bahagian cok ni dah. Tak boleh tiru kau. So, yang kedua, kat dalam kerajaan Sayyidina Uthman tu tak ada ke hatu-hatu Syiah tu. Pokok sahabat ia. Tengok. Sebab tu ulama kata terlalu rapuh dalil dia. Semata-mata surat tu. Cuba tengok lah ni. Kalau nak jatuh politik, surat biasa, surat, gambar, video, gitu ya. Nah, sebab tu kalau masuk mahkamah Islam tak ada kedua kali jemaah, pakai tutup ki. Ni pun kalau nak nilai dari segi metod pengajian, dia nak nilai dari segi neraca rasional, antara rasa inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu, nak tabayyun itu dah. Memang boleh tolak cerita ni. Tak boleh ke hadirat kita nak guna fakta-fakta ni, kita 1400 tahun jarak, kita nak semata-mata baca buku, kita nak hukum Sayyidina Uthman itu jahat. Boleh? Semasa-masa kita tengok cerita-cerita gini, nah, kita pun nak hukum. Padahal di zaman sahabat tahu hukum. Sahabat tahu ni, sebab zaman itu zaman keliru. Mudah je hadirat untuk kita faham. Saya telah sebut dah sebelum ni. Ni kis-kis politik yang berlaku dalam negara kita. Apakah kita boleh buat keputusan? Saya tak boleh. Apa tak boleh? Sebab kita tak tahu perkara sebenar. Hak berlaku di negeri Kelantan kita ni, kita tak nak kata orang itu salah, tak boleh. Hak kita berasa, tahu tak kira tu. Akal berasa tak sedap dah tu. Sekat tu sudah. Tapi jangan hukum. Sebab kita tak tahu apa satu hakikatnya. Semata-mata tengok akhbar, tengok WhatsApp, FB, tengok ni apa kita kata saluran media alternatif ni. Tak boleh, tak boleh. Tak cukup syarat untuk kita buat keputusan khususnya dalam bab menghukum orang itu salah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab itulah tak apalah. Kesimpulan tu, hal ni perbincangan kesimpulan dibuat oleh Hafiz Ibn Hajar. Kita akan baca kesimpulan dia. Dia kata bincang ke mana pun ni kesimpulan dia buat. Fikir sendiri lah sebagai orang Islam. Jadi sebenarnya surat ni, bila Sayyidina Uthman nafi, Sayyidina kata mari 2 orang saksi. Kalau tak boleh mari tak apa, aku sanggup bersumpah dengan nama Allah. Sayyidina Uthman sanggup bersumpah. Sebenarnya surat ni ditulis oleh seseorang dengan tulis tangan dan dicop dengan cop Sayyidina Uthman. Jadi bila Sayyidina Uthman minta orang mari saksi, tak boleh nak mari. Sayyidina Uthman pun berani bersumpah dengan nama Allah. Dalam satu riwayat, sini tak ayat. Dalam satu riwayat yang saya baca dari kitab lain, dia kata dah bila Sayyidina Uthman tak ada orang boleh terima Sayyidina Uthman. Sahabat semua kata dak Sayyidina Uthman. Bapak dia kata mana? Dia kata tulisan ni nampak seperti tulisan Marwan. Pula tengok ke tulisan ni dah, nak seperti tulisan Marwan Al-Hakam. Maka dia pergi cari Sayyidina Uthman, minta supaya Sayyidina Uthman serah Marwan bin Al-Hakam. Dia nak bunuh Marwan. Sayyidina Uthman kata tak boleh, saya tak boleh serah. Mana bukti Marwan buat ni? Dia kata siapa dia lagi? Tengok ni bobok ni otak dia. Siapa dia lagi?
Kalau kita kata aku buat buat. Nah, Sayyidina Osman pun dia pemimpin. Dia tak ada ayat lah kenyataan jawab gitu, tapi gak nak ayatnya tengok cara buat dia. Kalau orang menipu ni bila dia kecek kata tak kuk kening. Cara dia tu. Kalau kuk kening orang tak panggil menipu. Ija-ija nampak dak itu tak nampak warna bila menipu. Baru orang jadi penipu. Ni nipu sikit orang boleh kesal tak pandai apa pasal menipu, lebih jadi orang baik. Kalau nak menipu dia setahun. Misalnya disebut lagi sini. Sayyidina Utsman kata, kalau aku suruh Marwan, maka aku telah melakukan kezaliman. Sebab Marwan pun tak ngaku dia buat. Nak ngaku mana? Mungkin dia tidak buat. Misalnya dalam kitab kita lihat ulama kata, iyalah surat tu siapa kepada kau itu. Tak ada nak sebut. Maknanya ada dalam satu riwayat hamba apa ni Sayyidina Osman hak bawa surat. Dia pergi pun dengan kuda Sayyidina Osman, semua dia guna barang kerajaan. Kalau kita kat driver kerajaan, kereta kerajaan, musyawarah pun dalam bilik kerajaan, dalam bilik hak negeri. Lepas tu lagu mana? Nak nafi lagu mana lagi? Ya. Barang lagu tu orang nak menipu, dia ambil kira belakang baru tak okey dia masuk dah okey dia guna kereta dia. Dah apa? Curi bukti barang lagu tu. Sebab tu kata dalil terlalu rapuh lah. Jadi maknanya kini dia tak boleh nak sabit sikit bahawa Sayyidina Utsman ya tulis surat. Tapi bila tak boleh tu, dia tekan Sayyidina Utsman. Dia kata kalau tidak suruh Marwan, dia kata dia akan bunuh Sayyidina Utsman. Nanti saya guna bahasa mudah. Dia akan bunuh. Jadi kalau tidak suruh Marwan, sama ada dia akan bunuh Sayyidina Utsman ataupun dia minta wa talabu minhu an yakhla'a nafsahu. Dia minta supaya Sayyidina Utsman melepaskan jawatan sebagai khalifah. Wa illa qataluh. Kalau tidak dia akan bunuh Sayyidina Utsman. Dia ugut gitu. Dia tak takut tanya dak lah dia berani gitu semua. Lepas tu sahabat doa agama dia ada bab khusus dekat. Kita bincang sebentar. Lepas tu pok dia mari lama mana? 2 pas kau. Dak 20,000 lebih. Setengah riwayat kata 10,000, saya duk cek tadi. Duk cek kita tadi sebenarnya selama mana? Lama dan banyak dari riwayat kata 20,000 lebih. Dia tu pergi Mekah dulu, dia pakai air dah. Mungkin dia nak buat haji, mesti haji. Sahabat Nabi lama duduk Mekah. Kok dia pergi Mekah? Maka dia pergi Mekah lah. Dia kan lagi. Mari ke Madinah semula. Jadi benda tu keliru jadi. Sebab apa? Sebab dia pergi ke Mekah. Jadi bila dia kena balik, hak mari daripada hak sana pula. Tu mari dia temu di Madinah. Situ jadi lama. 20,000 lebih. Tu paling kurang apa di dalam riwayat. Sebab tu Sayyidina Utsman dalam riwayat Sayyidina Utsman tak siwi sahabat dia tu. Sebab masa tu sahabat ramai tak ada duduk di. Sayyidina Utsman kata kalau mula aku mu tak benar sebab jumlah dia terlalu lama. Sebab ada disebutnya dalam riwayat sahabat sekitar 4,000 yang ada masa di Madinah. Kena ingat sahabat ni rata masa ni zaman Sayyidina Utsman ni sahabat ni rata pergi bukan duduk di Madinah rata. Ni Sayyidina Utsman sebut kata Ibn Arabi berdasar pada riwayat yang dia kemukakan dalam kitab dia kata Sayyidina Utsman baca hadis-hadis yang Nabi sebut tentang kedudukan dia. Sayyidina Utsman kata mana? Dia kata kamu tahu ke aku ni siapa? Maka Sayyidina Utsman pun baca hadis Nabi hak Nabi sebut tentang dia, tentang kelebihan dia yang Nabi sebut. Tentang bina masjid, besar masjid. Benda ni berlaku zaman Nabi ni. Dalam hadis, saya tak ingat hadis tu agak panjang. Nabi volunteer, Nabi buka kepada sahabat Nabi. Nabi buka di masjid. Nabi kata, siapa-siapa yang ada duit, kalau dia nak dapat kelebihan, sebab masjid kita ni tak dapat nak menampung dah ahli Jumaah ni, pak keluar. Jadi tanah ni, sekitar ni ada tanah tapi milik individu, milik orang perseorangan. Jadi masa tu sahabat pun ramai yang tak ada duit. Sayyidina Utsman dia ada duit. Mungkin dia orang kaya. Dia kaya sampai jahiliah lagi.
Jadi berlakulah aku tidur rumah sikit-sikit. Aku nak tunggu waktu bila nak siap masjid. Sayyidina Osman waktu ambil stalker duit dia beli tanah di Masjid Madinah tu besar tu. Hak kita duk pergi di Masjid Madinah ni, kawasan Raudah, kawasan Patu hak sekitar tu tanah Sayyidina Osman lah tu. Walaupun kita tak nak ayat amat, tapi asal mak banyak ke Sayyidina Osman. Sampai hari ni orang duduk semaya tak putus-putus 24 jam. Kalau orang pergi Mekah boleh tahu lah, 24 jam orang semaya situ sepanjang tahun. Bermula daripada zaman Nabi sampai hari ni tak putus hari semaya. Tanah Sayyidina Osman tu. Sebagaimana saya sebut Sayyidina Osman, aku sebut juga kepada orang-orang, sebab dia nampak orang ni tak kenal dia ni siapa. Dia tak kenal Sayyidina Osman tu siapa. Banyaklah Sayyidina Osman sebutnya hadis-hadis yang Nabi sebut tentang dia, bahawa dia ni ahli syurga. Hadis Nabi memang maklum tu. Sebab tu ada tengok dari riwayat, setengah-setengah pemberontak dia undur. Bila Sayyidina Osman sebut hadis-hadis Nabi, dia tengok muka setengah-setengah dia undur. Terkejut dia. Oh ni orang Sayyidina Osman ni, dia tak kenal. Enggak wasak lah ada masa tu. Tak boleh nak hantar gambar ke apa. Orang kampung Mesir jalan kaki nak pergi, cuba bayar Mesir jalan kaki nak pergi berapa hari perjalanan. Cuba bayar keadaan tu. Sebab tu kita jangan mudah-mudah nak kata ke sahabat ni, Sayyidina Osman mengamalkan sistem pilih kasih itu. Mudah-mudah nak kata. Apa tengok riwayat. Sampai sahabat ni tak berani nak kata. Jadi kita tu berani tu apa? Sebab kita tak kenal oleh Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kata, aku tidak akan lepas jawatan ni, kerana Nabi SAW pesan pada aku, jangan lepas pakaian yang Allah pakaikan kepada kamu. Semua ulama kata itu isyarat pada pemerintahan. Sebab Sayyidina Osman mendapat pemerintah daripada Sayyidina Umar tu, semulak suara dia bersetujui. Ijma' sahabat pada waktu itu. Sebab tu Sayyidina Umar kata dia tak akan pecah baju, biar dia sanggup pertahan baju tu, baju kemuliaan yang Allah pakaikan kepada dia sampai ke akhir hayat dia. Memang dia mati dalam keadaan ketika baca Quran. Surah Al-Baqarah ayat 137 tu. Kita kena ingat, bila kita baca ayat tu, bila siapa fasayakfikahumullah, situ Sayyidina Osman kena bunuh, titik darah atas Quran. Tak ada habis dia baca ayat 137. Mati Sayyidina Osman Ibn Affan. Diriwayatkan Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dia kata, ni Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dia kata, ni dia tabi'in. Dia kata mana? Dia kata sebenarnya pada hari itu, hari berlaku insiden pembunuhan Sayyidina Osman, saya berada bersama Sayyidina Osman. Golongan sahabat, golongan tabi'in ada masa tu ramai sebenarnya duduk rumah Sayyidina Osman, nak mempertahankan Sayyidina Osman dalam rumah. Apa yang Sayyidina Osman kata? Sayyidina Osman minta sungguh-sungguh, bukan minta main-main. Sayyidina Osman minta sungguh-sungguh, kalau sekiranya kamu semua ni taat kepada aku sebagai pemimpin, kamu letak senjata kamu jangan pertahankan aku. Memang dia kata aku akan mati hari ini, berdasar pada hadis Nabi. Memang Sayyidina Osman dia berasa dia akan mati berdasar pada hadis Nabi. Sebab Nabi sebut dia akan mati dalam keadaan mazlum, dizalimi. Kihnya nak suruh dia letak jawatan. Sebab tu Sayyidina Osman, lepas tu kita bincang lah lepas ni bagaimana ulama Uhura tu. Dia suruh bangun Ibn Umar. Siapa dia Ibn Umar? Anak Sayyidina Umar. Duduk dalam rumah dia nak mempertahankan. Semua pedal duduk tinggal aku. Setengah tu pedal tubik daripada sarung tu. Bapa nak nanti pemberontak tu masuk, engkau rumah kunci pada waktu tu. Semua pakai pedal. Saya nak usah kata letak dia kamu. Bangun Ibn Umar, bangun Ali anak Umar. Rupanya Sayyidina Umar ni ada pun nama anak dia Ali. Sebab tu kita rasa tak balas Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Sebab anak dia ada ibu nama Ali. Lepas tu Sayyidina Ali pun ada anak dia ibu nama Umar. Kalau Pak Syiah tak tahu ni. Lepas tu dia keluar, macam dia halau dia tubik dia tu. Sore tubik.
Dia sungguh-sungguh dia suruh untuk tubik Husain asal tubik lah. Bila dia muni tubik tinggal dia seorang dalam rumah tu, maka rumah tu dia rempuh. Dia rempuh pintu masuk dan bunuh dia ketika dia baca fasayakfikahumullah. Situ mati. Dalam sebuah riwayat ada sebut sahabat ni tubik, tapi tubik dia tak lari, duk gantung di pintu maksudnya. Pemberontak ni naik ke atas, ke sisi angin, bunuh dia. Tu cerita dia. Lepas tu banyaklah hadirat cerita-cerita karut. Maknanya dibiarkan 3 hari jenazah Sayyidina Osman terbujur kaku. Siapa ada angin buat lari kaki Sayyidina Osman. Banyak riwayat. Tu parut lah tu. Tu parut. Sebab tu kalau baca tu ada ustaz pak kita baca tu jerit. Dia ingat betul cerita tu. Memang tu sedih sungguh dia baca tu. 3 hari dia terbujur kaku, marinya gonggong kaki yang lari fani. Tak sedih. Natu Nabi tu. Juga tengok cerita tu. Ni bahaya tu perai ni mana-mana boleh ada. Jadi apa kita dah lah nak beli pun ditengok bagai. Bukan kata hina tu perai dia. Tengok bagai juga nak beli ni. Ya. Lepas tu perai versi mana? Tu perai penipu. Misalnya dalam riwayat lain, Zaid bin Thabit dia kata mana? Zaid bin Thabit dia kata kepada Sayyidina Osman, dia kata golongan Ansar berada di pintu rumah kamu. Mereka tunggu arahan saja. Tengok golongan Ansar. Seperti mana dia berjanji kepada Nabi pada tahun ke-12 Nabi nak dilantik jadi Nabi. Bapak Ansar dia berjanji nak bertahan Nabi dengan darah dan nyawa dia. Siapa Sayyidina Osman dia pergi lagi janji tu. Ni Bapak Ansar. Siapa Zaid bin Thabit kata, wahai Osman, di sebalik pintu rumah kamu ni luar ni Bapak Ansar duduk buat benteng. Nak mempertahankan Sayyidina Osman. Tunggu arahannya. Kalau kamu sebut saja dia akan serai. Walaupun dia mutu 20,000. Sebab setengah ulama kata 1,000 orang je sebenarnya ada masa tu. Nak mempertahankan, nak lawan 20,000 lebih. Tapi Puan Ansar tak kira tu. Lebih baik mati kerana mempertahankan pemimpin yang dipilih atas nama Allah. Sayyidina Osman kata mana? Sayyidina Osman kata la hajata li bidzalika kaffu. Aku tak perlu semua tu. Kafur makna mu tahan, mu jangan perang, mu jangan pertahankan aku ini. Kata Abu Hurairah kata. Abu Hurairah kata mana? Abu Hurairah kata, "Al-yaum tabat darbu ma'ak." Hari ni hari yang kita rasa molek nak kalau perang bersama khalifah. Abu Hurairah kata kita rasa hari ni nak perang ni. Nak ayatnya dia nak semangat oleh Ismail, bau bobok dia ni sama mati kerana mempertahankan khalifah yang dipilih atas nama Allah ini. Abu Hurairah kata. Kata Abu Hurairah, memang saya tidak main-main. Saya sanggup mempertahankan khalifah. Tapi Sayyidina Osman kata keluar tubik belakang. Sayyidina Osman arus supaya tubik, sahabat tubik. Sini dia sebut Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali, orang yang akhir sekali tubik. Bayang kadang setengah nak boleh tubik tu mengalir air mata. Nak boleh tubik. Tapi tak boleh Sayyidina Osman suruh tubik. Sayyidina Osman royak sahabat dia, aku akan mati hari ni. Dia percaya kepada hadis Nabi. Pelik Sayyidina Osman ni. Dah waktu sebenarnya dalam kitab ni dia buat perbahasan khusus. Ulama bahas dengan sikap Sayyidina Osman. Boleh juga orang lain ambil sikap lagu tu. Tak ada ikhtiar. Boleh ke tidak? Kita akan bincang selepas ni. Ini ketinggian budi Sayyidina Osman ya. Disebut di sini dalam kitab Al-Awasim ni, dia kata antara yang ada, antara sahabat, antara tokoh-tokoh sahabat yang ada pada hari itu, Hasan, Sayyidina Husain, anak Sayyidina Umar, Abdullah, kata Abdullah Az-Zubair, Marwan Al-Hakam sendiri pun ada. Mereka tak letak senjata. Walaupun Sayyidina Osman suruh letak senjata, dia sanggup mati. Tu. Tapi Sayyidina Osman suruh mereka keluar. Biar aku nak hadapi seorang. Tu Sayyidina Osman pelik. Sebab tu masa saya ngaji hadis dengan Tok Syekh, Tok Guru saya, dia kata pelik. Sini ulama mana-mana dia kiri kepala Sayyidina Osman. Memang hak ni pelik. Mana-mana ulama yang hati tu bersih dia pelik. Apa Sayyidina Osman ni? Tasir dia sanggup mati. Dia tak jerit pun. Dan mereka keluar. Dan waluzumu buyut. Dan Sayyidina Osman kekal duduk dalam rumah dia. Kata Ibn Zubair, Abdullah Ibn Zubair dan Marwan, nahnu na'zimu ala anfusina la nabrah.
Kami sudah nekat atas diri kami akan pertahan, kami tak kira. Tapi Sayyidina Osman buka juga pintu. Sayyidina Osman sendiri buka pintu. Sebab dia nak susah bila buka pintu. Wa dakhalu alaih. Pok-pok pemberontak terus masuk mengikut riwayat yang paling sahih. Bila Sayyidina Osman buka pintu rumah dia, maka pemberontak masuk. Dan fa innahu tahaqqaqa annahu maqtul bi khabaris sadiq. Maka Sayyidina Osman terus dibunuh tanpa bicara, tanpa kecek, terus tikas lagi. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Sayyidina Osman akan mati dalam keadaan baju khalifah dia tak pecah. Dia akan mati. Betul lah apa yang disebut. Dan Nabi dalam hadis tu Nabi sebut bahawa bila Sayyidina Osman mempertahankan baju khalifah dia pakai tu, bila dia mati sebagai ahli syurga. Terang Nabi sebut dalam hadis. Walaupun dia ditimpa, diuji dengan ujian yang begitu hebat, tetapi wa annahu syahid, dan dia mati hari itu mendapat darjah kebesaran yang tertinggi, iaitu mati syahid di jalan Allah. Ini Sayyidina Osman. Biar kita kenal siapa Sayyidina Osman. Sebab orang kita tidak dedah mulia. Sayyidina Osman itu siapa dia? Setara itulah hadirat jiwa manusia yang mendapat didikan langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panjang lagi riwayat sebenarnya yang kita perlu tahu. Dan insya-Allah benda ni kita akan bincanglah akhiratnya. Banyak lagi yang perlu kita tahu. Dasar pada ini riwayat-riwayat yang telah ditapis, yang telah dianalisa oleh ulama. Kalau kita nak baca dalam lain tak setuh dengan, tak serupa. Bacaan ni berat. Tak boleh kita baca nanti lepas ni. Terkejut ada. Sebab dalam bahasa Melayu tak ada. Saya rasa ada dalam bahasa Melayu Indonesia. Cuma sini siapa ke tak boleh ada lah. Minta. Said Ramadan Al-Buti fiqh sirah khilafah. Hak sirah Nabi pun ada. Cuba tengok, cuba baca sendiri. Berasa lagu mana kalau baca? Cuba bayangkan kalau orang langsung tak ada pendidikan dah, baca lagu mana. Yang kebencilah pada sahabat. Gila rasa hebat sahabat. Na'udzubillahi min zalik. Gitulah, mudah-mudahan mana kita dapat membuat pertimbangan yang betul lah terhadap generasi awal yang begitu baik nama mereka dalam Quran dan dalam hadis, tapi begitu buruk nama mereka dalam kitab-kitab sirah. Jadi saya setakat itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.